murid satu amanah. Apa kabar? Salam sejahtera, selamat pagi. Kembali bersama Cikgu Rusima dalam pembelajaran bahasa Melayu. Hari ini kita akan belajar mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek tanda baca. Ya, sebelum ni kita buat membetulkan ejaan, tapi untuk hari ini kita meneruskan pembelajaran kita dalam aspek membetulkan tanda baca. Ya, tahu apa tu tanda baca? Baik, mari kita terus belajar. Okey. Baik, tanda baca ni adalah simbol atau tanda yang digunakan untuk memberi isyarat kepada pembaca supaya melakukan sesuatu semasa bacaan. Maksudnya bila kita sedang membaca tu, kita jumpa tanda nokta ataupun titik dan koma, kita kena berhenti sekejap. Itu maksudnya kita melakukan sesuatu, ya. Dan tanda baca juga ni diletakkan di tempat-tempat tertentu dalam ayat berdasarkan tujuan dan kesesuaiannya. Baik murid-murid, pembelajaran silibus tahun 1, Anda akan belajar huruf besar, mengenai nokta ataupun titik yang selalu kita katakan tu, dan tanda koma. Ketiga-tiga ni adalah tanda baca yang akan dipelajari di dalam pembelajaran murid tahun 1. Baik, bagaimana kita menggunakan huruf besar ni? Huruf besar ni ditulis pada awal perkataan di dalam ayat. Lihat contoh ni di sebelah ni. Ni adalah ayat. Nampak kan? Ini adalah ditulis di awal perkataan di dalam ayat. Kalau ayat, ibu menjahit baju kurung kakak, begini. Awal huruf ni adalah huruf besar. Okey. Huruf besar ni juga ditulis pada huruf pertama bagi kata nama khas. Baik, Amin bersekolah di sekolah kebangsaan Taman Permata. Amin adalah kata nama khas, nama orang. Jadi dimulakan dengan huruf besar. Begitu juga dengan nama murid-muridah, mesti dimulakan dengan huruf yang pertama ni adalah huruf besar. Ingat Baik, begitu juga dengan kata nama khas ni, sekolah. Lihat, semua ni yang bertanda merah ni adalah tanda huruf besar. Sebab sekolah ni, kebangsaan Taman Permata adalah kata nama khas. Baik, seterusnya nokta. Bagaimana kita guna nokta ni? Di mana kita boleh jumpa nokta ni ataupun yang selalu murid kata titik. Ya, ditulis pada akhir ayat. Cuba lihat sebelah ni. Kita menulis ayat sama ada ayat tunggal atau ayat majmuk, dan di hujung ayat tu kita akan jumpa ni. Nampak ni? Tanda nokta. Ni yang berwarna merah ni. Boleh nampak tu? Okey. Baik, yang ni. Okey. Cikgu bulatkan. Ni. Tanda nokta. Digunakan untuk singkatan nama. Contohnya, DR ni apa maksud dia? Doktor. Di sini ada diletak nokta. Ilham. Nenek saya dirawat oleh DR ni adalah untuk singkatan nama dokter. Jadi kita mesti tulis nokta di sebelah ni dan di hujung ayat. Nampak ni hujung ayat ya. Okey, di mana lagi kita boleh lihat nokta ni? Lihat ayat yang ketiga. Syarikat Mega Holding Sendirian Berhad. Inilah yang dikatakan dengan singkatan. Setiap singkatan ni, kita perlu tulis nokta di hujung. Dimiliki oleh Datuk Fauzi. Dan di hujung ayat ni, nampak ni ada tanda nokta. Okey, boleh faham murid-murid bagaimana menggunakan nokta? Dan hari seterusnya pula apa dia? Koma. Baik, digunakan untuk mengasingkan kata yang berturut-turut dalam satu ayat. Nyata yang berturut-turut. Coba kita lihat contoh ayat ni. Puan Liza membeli ikan, sayur sawi dan udang
di pasar tani. Coba lihat. Terdapat kata yang berturut-turut. Jadi, untuk mengasingkannya, kita perlu letak koma. Nampak nih? Ini adalah kata yang berturut-turut. Ikan, sayur, sawit. Jadi, perlu letak koma. Nampak nih koma nih? Nih. Okey, perlu letak nih. Faham, Baik. Untuk menyambung ayat. Cuba lihat ayat kedua nih. Selain melukis, adik suka membaca buku. Kita kena berhenti sekejap membaca. Di sini diletakkan tanda koma. Jadi kita sambung ayat tu. Seterusnya, di sini tanda apa dia? Tanda nokta lah kan? Ataupun titik. Ingat bagaimana menggunakan tanda koma. Terletak di bahagian kata seru. Baik. Tanda koma ni juga terletak di belakang kata seru. Kita sudah belajar kata seru kan? Contohnya wah, amboi, lihat nih, ini adalah kata seru. Nih, okey, ini adalah kata seru dan terletak apa nih? Tanda koma. Ada tanda koma di sini ya. Di sebelah kata seru. Itu maksudnya ya. Baik, harap murid-murid boleh paham bagaimana kita menggunakan tanda baca nokta dan koma. Lihat nih, ini bentuk kalau bentuk nokta ataupun titik. Dan ini pula adalah tanda koma. Ya. Baik, kita terus pembelajaran kita. Ya, baik. Murid-murid, ambil buku aktiviti kamu dan muka surat 10. Okey, muka surat 10. Baik. Baca arahan. Mari sama-sama dengan Cikgu Rusima. Salin ayat dengan tanda baca yang betul. Baik. Anda diberi 2 tanda baca tahu, iaitu nokta dan koma. Bagaimana kita menggunakan nokta dan koma tu? Okey. Baik. Sebelum tu, murid kena baca dulu ayat ni. Dan murid kena kenal pasti apakah tanda baca yang sesuai digunakan. Baik, kita baca ya. Sekolah Jagu mengadakan sambutan bulan kemerdekaan pada setiap tahun. Di hujung ayat. Kalau di hujung ayat guna tanda apa? Apa dia murid-murid? Ya, betul. Ni nokta. Ni tanda nokta ni ataupun titik. Ya, kita guna. Jadi, bagaimana kita menulis ayat di bawah ni? Senang saja. Salin semula ayat ni di bawah dan di hujung ayat ni mesti letak nokta. Okey. Contohnya begini. Salin sejak ayat ni dan lihat. Anda telah memilih apa dia? Nokta. Ni nokta ni. Letak di hujung ayat kamu. Ya. Baik, yang kedua ni. Cuba kita lihat yang kedua ya. Pertandingan hiasan kelas diadakan pada bulan ini. Di hujung ayat. Hujung ayat mesti tanda apa? Tanda nokta. Okey. Jadi salin ayat ni di bawah dan letaklah tanda baca nokta. Baik, yang ketiga. Murid tahun 1 pintar membawa gambar pemimpin, bendera dan keratan majalah. Di sini ada kata yang berturut-turut. Jadi kena guna tanda apa dia? Tanda koma kan? Ni pemimpin, bendera dan keratan majalah. Terdapat kata yang berturut-turut. Jadi ini kita guna apa di sini? Koma. Okey, dan ini pula di hujung ayat, di akhir ayat kita guna nokta. Okey. Baik, lihat pula. Okey, contohnya ni. Beginilah. Salin ayat ni semula dan letaklah koma. Ni nampak koma ni yang kita pilih di sini. Dan ini adalah tanda nokta. Ya. Baik, pergi pula nombor 4. Mereka menggantung bendera pada pintu, tingkap dan
dinding. Di sini pun terdapat kata yang berturut-turut. Jadi di sini kita guna apa nih? Koma. Lagi di hujung ayat mesti tanda nokta. Ya. Okey, baik. Nombor 5. Setelah dihias, kelas mereka nampak cantik dan ceria. Okey, baik, di sini adalah untuk menyambung ayat kan yang kita pelajari tadi. Setelah dihias, koma, sambung ayat kamu. Kelas mereka nampak cantik dan ceria. Hujung ayat mesti tanda nokta. Ya. Okey, murid-murid boleh faham? Salin semula ayat ni dengan tanda baca yang anda pilih, ya. Senang kan? Tak susah pun. Baik, murid-murid, cikgu harap anda memahami pembelajaran kita hari ini. Kita belajar mengenai tanda baca nokta dan koma, kan? Baik, selamat belajar, jaga kesihatan dan hantar kerja anda kepada Cikgu Rusima. Bye.